أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر، تمم أمورنا بكل خير وعلى خير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni seperti biasa jadual kita kelas asas tajwid Al-Quran. Kelas asas tajwid Al-Quran untuk kita murajaah bersama dan kita ulang kaji bersama, dan kita bertukar ilmu pengetahuan kita, sama-sama kita muzakarah untuk kita ingat semula. Dengan muzakarah inilah dapat kita memperbaharui apa yang pernah kita belajar selama ini, dan dengan muzakarah inilah, dengan saling mengingati inilah dapat kita manfaatkan dalam kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah, syukur atas nikmat irsyad dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk dan juga taufik Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ada jadual bersama Al-Quran. Rata-ratanya alhamdulillah yang masuk kelas tajwid dan kelas tahsin, kelas kahfi, mana-mana kelas online ni, masya-Allah, dan alhamdulillah masing-masing ada terikat dengan mana-mana kelas Al-Quran, baik tahsin, baik tadarus, ataupun mungkin ada yang terlibat dengan kelas hafazan Al-Quran pun, walaupun dalam usia yang lebih ini kan. Tahfiz Al-Quran, menghafal surah-surah Al-Quran bukan khasnya untuk pelajar budak-budak ataupun orang muda sahaja. Kita pun insya-Allah yang dah banyak usia ni pun masih lagi terbuka pintu seluas-luasnya untuk kita usaha menghafal beberapa surah yang kita mampu, alhamdulillah. Jadi syukur bila kita banyak masa bersama Al-Quran, baik tadarus, tahsin dan mempelajari kelas-kelas Al-Quran ini. Jadi banyak masa kita bersama Al-Quran. Dan bila banyak masa kita bersama Al-Quran, dah tentunya ilmu tajwid ini merupakan satu ilmu yang sangat-sangat penting untuk kita tambah semangatkan lagi. Tambah semangat dan tambah lengkap dan tambah sempurna lagi kelas-kelas Al-Quran tadi. Tanpa ilmu tajwid, maka kita kurang semangat dan kurang yakin dengan bacaan kita. Tanpa ilmu tajwid, maka bacaan kita tak ada, susah nak kata ada peningkatan yang ketara. Jadi insya-Allah dengan ilmu tajwid, kita belajar tajwid ni dan kita mahir tajwid, kita faham betul-betul tajwid, kita akan terasa perubahan pada bacaan kita. Kalau tidak, tuan-tuan puan-puan, masya-Allah, kalau tanpa ilmu tajwid lah, tak tahulah berapa tahun kita dah lalu, yang lepas, mungkin kita tak terasa pun ada perubahan pada bacaan kita. Mungkin antara kita boleh rasa bacaan tak ada maju dan tak ada ke arah lebih mantap ataupun lebih berkualiti. Kalau kita tak belajar ataupun tak ambil berat tentang hukum tajwid, percayalah, kalau kita hanya mengharapkan dengan kita baca banyak, kita dapat kelancaran, dapat kita betulkan hukum-hukum tajwid, insya-Allah saya boleh rasa dan tuan-tuan pun mungkin sendiri pun boleh rasa bahwasanya susah sangat untuk kita nak bantu diri kita sendiri bacaan kita bertambah baik dengan secara jelas dan juga ketara. Kalau dengan ilmu tajwid, maka ya, betul. Bila kita belajar tajwid, kita tahu hukumnya, walaupun peringkat awal kita akan terasa susah, peringkat awal kita akan terasa macam tak boleh masuk tajwid, dan saya ada beberapa ramai jugalah yang mesej bagi tahu tak boleh faham lah tajwid, tak boleh ikut. Tak apa, peringkat awal memang macam tu belaka. Sebab ilmu tajwid ni dia perlu kepada ingat dan faham. Bila kita faham saja tak ingat nama-nama hukum, kita boleh faham ini kena dengung, ini tajwid, ini kena panjang, ini kena tebal, ini kena nipis. Tapi kalau kita tak boleh ingat,
kita tak boleh membezakan antara hukum-hukum yang banyak. Itu pentingnya kita nak kena ingat juga. Nak tak nak, kita nak kena usahalah. Tanda-tanda, conteng-conteng di buku kita untuk hukum-hukum yang kita nak gunakan sewaktu kita membaca Al-Quran. Jadi kembali kepada natijahnya, bila kita dah ingat nama-nama hukum, faham hukum-hukum itu digunakan, dibaca macam mana caranya, waktu kita membaca, kita akan terasa seronok. Di situ kita akan bertambah yakin diri kita membaca dengan betul. InsyaAllah. Itu nikmat dan juga natijah dan hasil ilmu tajwid. Kita akan rasa bila mana kita baca Al-Quran. Dan Alhamdulillah, insyaAllah sekarang ini, kita sebenarnya kehidupan kita yang singkat ini dah kita tak ada masa sebenarnya untuk benda lain. Ada untuk lain, untuk kehidupan kita, untuk harian kita. Tapi banyak masa alhamdulillah kita dah peruntukkan untuk membaca Al-Quran bersama Al-Quran pagi, siang dan malam. Jadi setiap masanya alhamdulillah dah masuk musim-musim ibadah. InsyaAllah esok dipanjangkan usia kita 30 Zulqa'dah, hari Jumaat 1 Zulhijjah. Kita akan masuk musim ibadah. 1 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah ini, 10 hari awal Zulhijjah ini musim beribadah. Musim beribadah. Maksud musim ni, hari-hari itu tak ada kerja lain, ibadahnya kita akan cuba gandakan. Antara ibadahnya membaca Al-Quran. Jadi di situlah kita akan gunakan membaca Al-Quran bertajwid. Tanpa tajwid kita akan baca juga Al-Quran tapi lain rasanya. Dia tak sama dengan orang yang tahu tajwid. Membaca Al-Quran bertajwid insya-Allah lebih semangat dan lebih yakin insya-Allah. Okey, kehadiran pun dah bertambah. Insya-Allah kita akan terus masuk muzakarah tajwid kita. Insya-Allah mungkin malam ni kita dapat masuk tajuk baru. Akhir sekali, siapa ingat kita berhenti di bahagian mana? Siapa ada tanda kita last kali kita berhenti bahagian apa? Ingat tak? Oh, kita dekat itu huruf hijaiyah. Huruf yang susah Ustaz dah. Huruf hijaiyah. Ya. Apa tu makhraj huruf, makhraj yang susah. Pangkal tekak. Makhraj yang susah. Makhraj semua susah. Ini 2, 4, 6. Ada 6 yang susah Ustaz dah. Kita habis halqum. Lidah belum Halqim. Okey, lidah belum insya-Allah. Malam ni kita masuk lidah insya-Allah. Okey, jadi kita dah belajar alhamdulillah 2 makhraj daripada makharijul am. Makharijul am ada 5 semua. Al-jawf, rongga mulut, al-halq, halqum, dan juga al-lisan, al-syafatan dan al-khayshum. Jadi kita dah selesai 2, al-jawf, rongga mulut dengan al-halqum, kita dah selesai. Dan malam ni insya-Allah kita masuk al-lisan. Okey, kita masuk bahagian al-lisan. Lidah antara anggota yang banyak memainkan peranan untuk mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran. Dan perhatikan betul-betul sebab banyak juga bila banyaknya huruf yang keluar dari lidahnya, banyak juga perkara yang perlu kita berjaga-jaga waktu kita nak sebutnya sebab dengan tidak jelasnya sebut huruf ataupun keluarkan huruf itu boleh membawa kepada berubahnya makna, bertukarnya huruf. Dan alhamdulillah bila kita belajar satu persatu ini, kita akan nampak okey, di sini tempat keluarnya, di sini bezanya antara huruf ini dan huruf ini. InsyaAllah. Okey, kita teruskan masuk. Sebenarnya huruf-huruf ni kita dah belajar sampai ke separuh bahagian lidah rasanya. Okey, terus kita masuk bahagian yang pertama dalam bahagian lidah, harful qaf, huruf qaf, pangkal lidah. Okey, mula-mula sekali kita masuk pangkal lidah, bahagian belakang lidah yang nak sentuh dengan ujung halqum kita. Pangkal lidah dia menekan ke langit, ke langit yang bahagian belakang, bahagian lembut ni. Bahagian langit kalau tengok dalam gambar ni ada dia dua bahagian, bahagian merah ni langit yang ujung sekali di belakang lidah kita tu, dan bahagian depan ni yang kuning ni bahagian langit yang atas, yang keras ataupun yang depan. Jadi hukum huruf qaf ini tempat keluarnya
di pangkal lidah menekan ke langit atas yang lembut. Okey, jadi qaf. Qaf ini antara huruf yang susah. Jadi saya dah sebut terus huruf susah dan huruf yang tak susah. Maksud huruf susah yang tak susah ni, kalau huruf yang tak susah dia dah ada dah dalam bahasa Melayu kita. Dalam perbualan harian kita dia dah ada dah. Huruf yang susah, huruf yang senang Huruf yang susah pula huruf yang tak ada dalam bahasa Melayu dan huruf ini khasnya dalam bahasa Arab. Sebab itu kita nak kena latihkan diri sekiranya sebutan kita belum bunyinya Arab, belum sempurna sebutan. Okey, qaf antara huruf yang banyak qari-qariah kita belum sempurna sebutan qaf dengan betul ataupun belum sempurna keluarkan qaf, huruf qaf ini dari tempat keluarnya yang betul. Okey, kita tengok di bahagian gambar ini, kalau kita tengok lidah kita, bahagian belakang lidah kita, waktu kita sebut qaf, dia akan sentuh ke langit atas. Okey. Ini cerita dalam hukum tajwid. Maknanya dalam istilah tajwid, itulah ulama tajwid memberi gambaran dan juga huraian kedudukan qaf waktu kita nak keluarkan ataupun kita nak sebutkan. Tapi untuk kita nak faham senang, bagi saya qaf tu kita bunyikan dalam, bagi dia bunyi dalam sikit dan kita muncung mulut untuk kita tebalkan. Bagi saya istilahkan gitu mudah untuk nak bandingkan dengan huruf-huruf yang lain. Okey, jadi gunakan kaedah yang kita bagi dalam makharijul huruf, iaitulah matikan qaf. Kita matikan qaf dan kita letakkan apa? Huruf hamzah berbaris atas sebelumnya. Matikan qaf, hamzah berbaris atas sebelumnya. Cuba kita sebut. Sebut yang ni. Aqqa. Okey, aqqa, 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 qa. Okey, jadi bila waktu kita sebut aqqa, nak tunjuk lidah sentuh dengan langit susah, nak tunjuk benda tu dalam. Bahagian pangkal lidah tu dia bahagian dalam sekali. Kan? Bahagian hujung nak sampai ke halqum. Jadi mungkin kalau bila sebut qa kita terasa macam bahagian belakang tu terangkat naik terangkat naik. Qa. Okey. Cuma pastikan bila nak sebut qa ni dia nak kena mulut kita macam kita buka luas sikit supaya dia akan terjadi bulat dan juga kita kekalkan sifat tebal qa tu. Qa. Cuba sebut qaqiqu. Qaqiqu. Okey, kalau ki dia salah. Dia kena dalam. Qi. Qaqiqu. Ya, Haji Din betul. Qaqiqu. Dia bila sebut satu-satu mungkin kita jelas. Tapi bila dia bergabung dengan jadi satu perkataan, satu kalimah, kadang-kadang dia ada samar sikit, dia ada keliru sikit dan dia akan lari sikit makhraj. Okey, dia tak nampak lagi susahnya qaf ini bila mana kita tak jelaskan, kita tak kenal huruf kaf. Sebab sebenarnya dia bermasalah dengan huruf kaf. Huruf kaf yang tempat keluarnya sebelah qaf, cuma dia di luar sikit. Okey, kita selesai qaf dulu. Kalau qaf ini kita kena ingat bunyinya di dalam bunyinya dan muncung mulut, rongga mulut bagi terbuka untuk kita tebalkan huruf qa. Qaqiqu. Dalam Quran contohnya huruf Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Kedudukan mulut macam terbuka tenganga gitu kan. Dan bibir pun macam ke depan sikit untuk tebalkan. Ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. Jadi kalau tak jaga dia akan jadi ya qaumi, ya qaumi. Ramai masih baca ya qaumi. Itu sebab masih keliru dengan huruf kaf.
Okey, kita selesaikan ini dulu. Kita terus pergi ke huruf kaf untuk kita bezakan antara qaf dengan kaf. Okey, yang makhraj berikutnya huruf kaf. Pangkal lidah juga, bahagian lidah belakang, menekan langit juga, tetapi dia di luar sedikit. Banding dengan huruf qaf, qaf di dalam. Tengok qaf di sini dalam kedudukannya. Kaf ini di luar sikit. Ka di depan sikit. Maknanya di depan sikit, dia tak sama dengan qaf. Okey, lepas tu beza antara qaf dengan kaf pula. Kaf ini kita nak kena lebarkan bibir mulut sebab kaf ini dia tak tebal. Ka, kakiku, kakiku. Lepas tu sebutan pula kita letak lidah ni yang bahagian pangkal lidah ke depan sikit. Dia bukannya ke dalam. Kalau qaf ni ke dalam. Okey. Okey, kalau kita tengok sekarang ni antara qaf dengan kaf Okey, sekarang ni kita matikan kaf. Lidah ni kita tetap kita kena sebut. Matikan kaf, hamzah berbaris atas, sebut ak. Kita akan terasa belakang lidah itu dia ternaik sikit. Ternaik tersentuhnya di langit bahagian belakang. Tapi untuk kita nak bezakan antara kaf dengan qaf, ka kita lebar, qa kita muncung. Qa dengan ka. Okey, huruf kaf antara huruf yang mudah sebab kaf, ki, ku, kakiku ni biasa dalam bahasa kita pun ada. Cuma qaf itu tak ada. Qa, qi, qu dia bunyi dalam sikit dan dia ada qalqalahnya ketika dia mati dan dia kena muncul mulut untuk tebalkan. Jadi kesimpulannya di sini kita ingat antara qaf dengan kaf, qa tebal bunyi dalam, kaf tipis bunyi di luar sikit. Dan cara nak tipiskan kaf, lebarkan bibir mulut. Nak tebalkan qaf, muncung bibir mulut. Dia kalau kita mampu tak muncung lebih baik. Tapi kalau kita tak mampu, kalau mampu, maknanya kalau kita pandai, kita boleh tebalkan qaf, bunyikan dalam tanpa kita muncung mulut, itu lebih baik. Tak perlu nak muncung mulut. Tapi kadang-kadang kita tak boleh membezakan. Sementara itu kita muncunglah mulut tu untuk bezakan antara qaf dengan kaf. Tengok kalau qaf yang tebal tanpa kita muncung mulut. Qa, qa, qi, qu. Saya tak muncung sangat. Qa, qi, qu. Bunyi dalam dan bunyi tebal. Qa, qi, qu. Kalau rasa susah nak sebut macam tu, nak bunyikan dalam, boleh kita sementara muncung mulut sikit. Qa, qi, qu. Ki tu belum. Kena bunyi dalam lagi. Qi. Okey. Huruf ini ada dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, jaga. Disebabkan qaf itu tebal, jangan ta itu tertebal juga. Mustaqim. Tak boleh, ta tu tipis. Mustaqim. Penting tu. Sebab Al-Quran, surah Al-Fatihah ialah surah Fatihah ini rukun dalam solat kita. Kalau katalah kita tertipiskan qaf tu, dia akan jadi ihdinas siratal mustaqim. Apa berlaku? Berlakunya mustaqim tu, mustaqim itu telah pun kita tukar daripada qim, qaf tu jadi kaf. Mustaqim ni kalau kita buka lah kamus bahasa Arab tak ada makna. Maknanya dah berubah makna dalam Fatihah kita, itu yang bahaya. Padahal apa yang berlaku sebenarnya dalam dan luar je. Qaf tu dalam, mustaqim kita tak dalamkan, kita luarkan sikit je, mustaqim.
Tengok bahayanya makhraj huruf ni dalam bahasa Arab dan juga sekaligus dalam bahasa Al-Quran, disebabkan dalam dan luar je boleh berubah makna dan bertukarnya huruf. Jadi hati-hatilah untuk makhraj huruf qaf dalam Al-Quran secara seluruhnya. Bila jumpanya huruf qaf, pastikan qaf itu bunyi dalam dan juga tebal. Ini kena ingat betul-betul sebab masih banyak pada masih ramai lagi bila bacanya huruf qaf tak bunyi dalam dan tak tebal. Bila tak dalam, bila tak tebal, automatiknya dia dah jadi huruf kaf. Dan cuba bayangkan berapa banyak kita dah tukarkan huruf qaf menjadi huruf kaf dan berubahnya kalimah, berubahnya huruf, berubahnya makna tanpa kita sedar. Puncanya kita tak tebalkan dan kita tak dalamkan huruf qaf itu. Saya nak kena tekan di sini sebab bila dah sampai di tempatnya, tempat belajar kita makhraj huruf ni, kita betul-betul kena jelas dan kita kena faham insya-Allah, supaya bila kita dah betul-betul faham, waktu kita membaca Al-Quran, bila jumpa je huruf qaf, kita akan berhati-hati. Ini qaf ni, jangan main-main. Qaf ini walaupun bagi atas ke, bagi bawah ke, bagi depan ke, bagi mati sekali pun, qalqalah sekali pun, kena tebal, muncul mulut dan kena bunyi dalam sikit banding dengan kaf. Kalau tidak, dia akan jadi huruf kaf. Okey, siapa boleh bagi contoh dalam mana-mana surah dan cuba baca? Sebab kita nak tekan sikit di sini supaya betul-betul kita dapat ingat bersama insya-Allah. Mana-mana surah kalau sama ada nak buka Quran ke ataupun surah yang lazim yang kita dah hafal. Boleh bagi contoh? Assalamualaikum Ustaz. Muslimat. Waalaikumsalam. Okey, silakan. Saya baca cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kazzaba allazina min qablihim. Okey, insya-Allah. Ada dua qaf di situ, qablihim. Walaqad dengan qablihim. Okey. Itu sebutan yang jelas beza antara qaf dengan kaf. Okey. Insya-Allah, terima kasih. Muslimin. Dia ada kadang-kadang kedudukan qaf itu dia macam membantulah untuk senang kita sebut, dan ada kadang-kadang disebabkan susunan itu dengan huruf-huruf tertentu, qaf itu kadang-kadang dia boleh terpengaruh dengan huruf yang sebelum ataupun selepasnya, dia akan membawa kepada kita susah nak sebut dengan qaf yang sebenarnya. Tapi insya-Allah bila kita dah kenal betul-betul, dah tahu tempat keluarnya, insya-Allah boleh kita selamat. Tak nak cuba boleh. Okey, Batra, silakan Pak. Surah Rum ayat 54. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Okey, khalaqakum. Itu betul. Kadang-kadang sebab qaf tu betul-betul duduk sebelah dengan kaf. Itu kadang-kadang boleh pergi kepada bertukarnya huruf qaf ataupun kurang sifat ataupun kurang tepatnya tempat keluar huruf qaf. Jadi Abah dah sebut jelas tadi, alhamdulillah, terima kasih. Okey, itu sebagai contoh lah, sebagai contoh. Jadi bila kita dah kenal huruf qaf ini antara huruf yang bahaya, yang susah, jadi semua qari-qariah kita ambil perhatian dan juga berjaga-jagalah bila kita baca. Perlu diulang-ulang banyak kali, minta maaf lah sebab kita kadang-kadang kita selesa dengan sebutan kita, dengan mudahnya, dengan lancarnya, dengan selalu kita baca. Jadi bila kita tak berhati-hati, qaf ini kadang-kadang boleh bertukar menjadi huruf kaf. Bukan semua kita dan bukan semua tempat kita bertukar, tapi ada tempat-tempatnya kalau kita tak jaga-jaga, dia akan jadi huruf kaf. Lebih-lebih lagi dalam bacaan-bacaan yang penting, bacaan-bacaan yang wajib, dalam solat ke ataupun dalam apa-apa bacaan kita yang selalu kita amalkan, kalau kita tak boleh bezakan antara qaf dengan kaf, boleh bertukar huruf, boleh berubah makna. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah. Yang bunyi tanda bawah susah nak muncul kan, tak boleh muncul dah. Dia kalau tak boleh muncul, kita cuba dalamkan. Kita cuba dalamkan beza dengan kaf.
Gitu, Mustaqim. Memang yang bagi bawah dia tak boleh muncung sebab dia ikut huruf ya. Sebab bagi bawah tu huruf ya. Ya di tengah-tengah lidah dia tak boleh jadi. Dia tak boleh jadi muncung. Mustaqim. Tak boleh lah. Kecuali dia kata kalau kita nak ismamkan tu jadi masalah pula. Dia kalau bagi depan dan bagi atas insya-Allah mudah sikit. Mustaqim. Bunyikan dalam ataupun kita cuba tebalkannya. Tapi jangan terlebih sangat. Mustaqim. Terlebih sangat kan. Mustaqim. Dia kalau kita buat latihan, dia akan setiap kali kita sebut, dia akan terasa sesuatu ternaik belakang tu tersentuh bahagian langit lembut kita. Mustaqim. Dia naik, kita terasa tu. Mustaqim, dia naik tu. Kalau kim, huruf kaf dia tak naik sangat. Mustaqim tu kalau huruf kaf lah. Kakiku tu, kiki tu dia naik biasa je. Dia tak terasa yang bahagian belakang tu betul. Kita nak kenakan anak tekak je Ustaz. Ya. Anak tekak kita. Okey. Saya harap dengan saya ulang-ulang banyak kali ni, saya harap insya-Allah semua kita waktu kita jumpa qaf seperti mana kita jumpa huruf ha pedas, seperti mana kita jumpa huruf ain tengah halqum, itu semua huruf-huruf yang susah yang kita dah belajar. Huruf kha dengan huruf gha, itu huruf-huruf yang susah kita sebut dan tak ada dalam bahasa Melayu kita. Okey, insya-Allah kita terus. Selepas huruf kaf, kita pergi kepada huruf yang berikutnya. Huruf yang berikutnya iaitulah di wastul lisan, di tengah-tengah lidah, menekan ke langit yang keras. Kita tengok gambar ni, lidah yang bahagian tengah kita, dia akan ternaik dan tersentuh di langit keras atas bahagian depan kita atau bahagian tengah-tengah lidah kita. Okey, keluar darinya 3 huruf. Huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Jim, shin, ya. Okey, itu sebutan penuh huruf. Kalau huruf yang kita sebut ikut baris, ja, ji, ju, sha, shi, shu, ya, yi, yu. Okey, macam mana kita nak pastikan ketiga-tiga huruf ni betul-betul keluarnya di tengah-tengah lidah? Macam biasa, matikan huruf yang kita nak keluarkan. Matikan. Sebelumnya ada huruf hamzah berbaris atas. Okey, cara kita sebut aja. Betul-betul kita terasa bahagian tengah-tengah lidah terangkat ke langit. Aja, ja, 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 ja. Okay. Betul? Terasa tak? Okay, jim, huruf jim tak ada masalah, dia ada dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Ada jim, ada j, ja, ataupun jim alif ja. Huruf ni huruf ada dalam bahasa kita, dia tak ada masalah sangat. Ja, ji, ju, dalam sebutan kita insya-Allah kita akan sebut seperti mana tempat keluarnya. Maknanya kita tak ada masalah sangat. Mungkin bahasa-bahasa lain ada masalah dengan huruf jim. Bahasa lain ada masalah dengan huruf jim. Jadi alhamdulillah, syukurlah bahasa Melayu boleh dikatakan hampir bukan 100% lah, hampir lah. Mungkin 95% tu dah sama dengan huruf Arab atau huruf Al-Quran. Okey, berikutnya kita ini pun sama je macam jim kalau kita tekan ke atas langit kan, lidah atas. Tapi bila jim tanda bawah nak tak boleh, susah nak tekan atas. Kalau jim tanda bawah G lah. Dah sama je. G kita tak perlu tekan. Dia memang dia akan naik sendiri. Dia maksud menekan ni bukan maknanya kita yang paksa tekan je, tidak. Bila kita nak sebut langit-langit. tidak, dia akan naik sendiri. Ja, ji, ju sama je. Ji, dia lidah akan naik. Bukan maksudnya macam qaf tadi kita nak dalamkan sebab kita nak bezakan dengan kaf supaya dia tak keluar. Tapi kalau huruf jim dia tak ada huruf yang sama dan tak ada bahaya. Kita sebut macam biasa, automatiknya tak kira barisnya mana, atas, bawah, depan, mati sekalipun dia akan tertekan, dia akan terkena wastul lisan, bahagian tengah lidah akan terkena dengan langit. Ya, itu kalau aj boleh kena. Ji tak boleh, susah nak kena tak?
Aj. Kalau kita matikan aj. Kalau kita matikan bawah ij. Ij. Tak ada. Ij itu huruf i tu yang baris bawah. Sekarang ni kalau aj untuk jim baris mati. Jadi kalau kita letak baris ja. Dia ada sentuh tengah lidah ke langit. Sebut ji. Dia naik juga. Ju. Tengah lidah pun naik juga. Dia tak ada beza pun. Cuma bezanya kalau ju tu muncung mulut sebab dia sama dengan huruf waw. Kalau ji dia kena lebar sebab dia sama dengan huruf ya. Kalau ja dia akan lebar juga sama dengan huruf alif. Dia ikut baris dia, tak ada masalah. Maksud menekan tadi mungkin Pak Kiai kita Abang Is kita dia nak kena buat kerja. Saya tekan untuk qaf dengan kaf tadi supaya kita tak bertukar dengan qaf kaf. Huruf yang tak ada masalah, bila saya sebut huruf ni huruf senang, kita tak perlu fikir lagi sebab dia memang dalam sebutan kita dah betul dah. Sebut tak payah tekan Ustaz Ya betul. Sebab itu pengertian dan huraian dalam kitab tajwid kadang-kadang kita tak perlu fikir lebih sangat macam ni kan. Ni tengah lidah menekan ke langit yang keras, kalau kita nak cari betul-betul jadi kita pening. Sebab bahasa Melayu pun bila kita diistilahkan macam ni, kita nak cari, kita nak buat betul-betul tu, kita kadang-kadang kita tak sampai kepada kata-kata ni. Ini yang pendek. Kalau dalam bahasa Arab lagi panjang huraiannya. Jadi kita ambil ringkasnya. Kita buat ringkas sendiri untuk kita faham. Huruf jim, tempat keluarnya di tengah lidah. Bila dia tak ada masalah dengan bahasa kita, dengan sebutan kita, kita tak perlu fikir. Kita kena tahu, kita tahunya huruf jim, tempat keluarnya di tengah lidah, hilang masalah. Sebab sebutan kita pun tak ada masalah. Sebutan yang betul ataupun yang jelas insya-Allah. Kita pergi kepada huruf yang ada masalah ataupun ada susah sikit untuk kita sebut sebab tak ada dalam bahasa Melayu. Contohnya shin. Okey. Shin Shin kita nak kena ada buat kerja sikit. Dia bukan ikut sebut selesa kita atau sebut mudah kita. Tengok kita matikan shin, kita hidupkan hamzah sebaris atas. Sebutnya ash. Kita ulang ash ni untuk kita nak tahu lidah tengah lidah, bahagian tengah lidah tersentuh dengan langit kita. Kan. Kita dah pasti, sekarang ni dah pastinya dan kita dah jelasnya tengah lidah sentuh dengan langit. Baru kita pergi kepada apa yang perlu kita buat waktu kita nak sebut shin. Shin sama ada bagi atas, bagi bawah, bagi depan dan bagi mati. Shin kita kena tambah sifat at-tafashi, sifat semburan ataupun tersemburnya nafas ataupun angin kita. Kena ada tu. Dia ada macam tiupan, dia ada macam bisikan. Hams. Itu perlu ada tambahan daripada sebutan biasa sebab shin dalam bahasa Melayu tak ada kan? Tak ada. Untuk huruf yang betul-betul. Sebab itu shin dalam bahasa Melayu dia kena buat apa? Dia kena gabungan S dengan Y ke S dengan H. Itu pun SH ke SY pun itu pun masih confused lagi mana satu yang betul. Sebab memang huruf originalnya shin ini biji gitu tak ada. Sebab itu ini antara huruf yang perlu kita faham tempat keluarnya di tengah lidah dan macam mana kita nak sebut, kita nak kena ada tersemburnya ataupun kita ada macam keluar angin lebih. Asya. Jadi dalam bacaan kita contohnya Qul a'udzu birabbil falaq min syarr. Sebelum nak sebut sya tu dia ada keluar angin sya. Jarayanun nafs, nafas jarayanun nafas maknanya berlarinya angin keluar sebelum sebutnya shin tu. Sya. Barulah shin kita shin yang fasih. Boleh ikut sya shu. Shashishu. Okey. Jadi kalau siapa-siapa dah terasa sebelum nak keluarnya shashishu tu ada
ada keluarnya angin tu dulu, maknanya makhraj dia insya-Allah selamat dan jelas. Alam nashrah. Nah, betul. Alam nashrah. Nashrah. Sadrak. Okey. Itu saya punya tu bacaan tu nanti khataman. Sempat lagi slip promosi tu. Okey. Tak apa. Nanti Haji Din buat rakaman boleh share dalam grup insya-Allah. Dah Sabtu ni. Insya-Allah. Okey, Haji Din. Orang yang baca kedua. Okey. Huruf yang ketiga tengah lidahnya huruf ya. Ya tak ada masalah. Ya kita akan rasa tengah lidah tersentuh dengan langit. Dan ya dalam bahasa kita pun ada dan sebutannya tak ada masalah. Ya, yu, ai tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Jadi kita akan tekankan mana-mana huruf yang perlu kita buat kerja. Maknanya kita nak kena buat sesuatu untuk kita jelaskan tempat keluarnya dengan sifatnya sekali insya-Allah. Okey, kita berpindah kepada huruf yang berikutnya. Semakin mencabar huruf ni huruf yang yang perlu memberi perhatian lebih juga, sebab antara huruf yang kurang jelas kalau kita tak tahu tempat keluarnya. Okey, bahagian yang ke-8 dalam lidah, di bahagian lidahnya, hujung lidah menekan ke pangkal gigi atas. Keluar daripadanya 3 huruf, huruf ta, huruf da dan huruf ta. Okey, kalau kita tengok kepada huraian ni agak walaupun bahasa Melayu kita pun macam faham tak faham. Hujung lidah maknanya bahagian depan lidah kita, menekan maknanya tersentuh pangkal gigi atas. Kita ada gigi ni dia ada pangkal, dia ada hujung. Pangkalnya maknanya yang bersambung dengan gusi, hujung yang tempat gigit ni. Okey, jadi ujung lidah kita sentuh dengan pangkal gigi yang sama dengan gusi tu. Sambung dengan gusi tu. Itu tempat keluar 3 huruf ni. Jadi kalau tak hujung lidah bahagian depan lidah kita tak sentuh dengan belakang gigi atas kita, maka tempat keluarnya tak sempurna. Bila tak sempurna, dia tak bunyi Arab lah, dia tak fasih. Dia ada huruf, dia tak bunyi fasih. Dan dia ada huruf, kalau tak betul-betul keluar, dia akan berubah makna dan berubah huruf. Itu bahaya. Macam huruf qaf dengan kaf tadi. Huruf ta, da, ta ni setakat dia tak bunyi Arab je. Dia tak bunyi fasihnya. Tapi kita nak juga, sebab kita nak baca Al-Quran seperti mana diturunkan, maka kita nak kena bacalah seperti mana bahasa Arab. Tak boleh baca bahasa kita ataupun sebutan kita. Jadi kita cubalah keluarkan dan kita letakkan hujung lidah ni betul-betul di belakang gigi atas kita. Okey, bagi saya untuk mudahkan 3 huruf ni, jadi ingat sama-samalah. Saya istilahkan ini usaha saya sendiri. Saya istilahkan gigit kepala lidah. Untuk 3 huruf ni, lidah kita macam kepala lidah bahagian depan tu tergigit sikit. Letakkan di antara lidah gigi kita. Bila kita buat macam tu, kita tak fikirlah lidah kita dah sampai ke pangkal gigi ke belum, dah tersentuh di belakang gigi atas ke belum. Tak ada. Buat senang cerita, lidah tu, lidah kita bahagian depan tu betul-betul kita seolah-olah kita tergigit kepalanya, lidah tu. Jadi kalau kita letaknya jari kita akan tersentuh lidah sikit. Yes. Boleh buat masing-masing, boleh buat. Bila kita letak jari kita di bahagian gigi dan tersentuhnya kepala lidah kita, itulah tempat keluar yang fasih dan paling selamat dan paling mudah untuk kita keluarkan ketiga huruf ni. Okey. Sebab apa? Sebab saya pilih buat macam ni. Saya perbetulkan diri saya sendiri sebenarnya. Waktu saya belajar dulu, huruf ni huruf antara yang selalu saya kena tegur.
Sebab saya ni orang Jawa kan. Kita ni semua Jawa belakang. Jawa, Jawi ataupun Melayu lah. Jadi orang Arab ni, guru-guru Arab ni dia akan perasan sangat lidah kita macam ke dalam. Bila huruf dal, lebih-lebih lagi huruf dal lah. Huruf dal ni memang cuba kita cari huruf perkataan dalam bahasa Melayu yang adanya huruf dal. Dalam. Dalam. Cuba kita sebut dalam. Lidah kita ke mana? Sentuh tak lagi gigi? Dalam. Dalam. Betul. Sentuh lagi kan? Tak sentuh gigi kan? Dalam. Okey, lain. Kalimah lain. Dalca. Dalca. Dalca lagi lah. Dalca ke dalam lagi lah. Dalca. Lagi. Huruf lagi. Kalimah lagi yang bahasa Arab. Bahasa Melayu kita yang ada. Ada cara nak geletek ya. Dodol. Dulu kena lah. Dulu dal bawah du, dal bawah du. Dia tak akan sentuh bahagian gigi depan sebab itulah sebutan Melayu. Jadi kalau kita tak gigi kepala lidah, tak paksakan lidah kita sentuh dengan gigi, dia tak akan jadi dal Arab. Lagi-lagi kalau kita baca dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu budu. Saya kena tegur banyak tu. Budu tu jadi budu betul lah, jadi budu. Tahu budu kan? Itulah. Bila kita tak keluarkan lidah ataupun kita tak sentuh gigi kita, lidah tu tak sentuh gigi, dia akan jadi ke dalam. Sebab itu sebutan kita. Sama juga huruf ta. Ta pun sama. Mana-mana perkataan Melayu yang ada huruf ta, sebutan kita dia akan dalam. Dia tak sentuh gigi, dia sentuh langit atas. Tali. Tapi huruf dal lagi ketara dan lagi jelasnya dia ke dalam. Jadi kesimpulannya huruf ta dengan dal tempat keluarnya hujung lidah, bersentuhnya gigi depan. Okey, gigi depan atas. Lepas tu ta dengan dal ini dia dalam bahagian huruf yang tipis. Jadi sebutannya macam biasa, lebarkan bibir mulut, tatitu, dadidu. Beza bunyi. Okey, kalau tatitu mungkin tak ada beza sangat sebab ini huruf yang dalam bahasa Melayu pun ada. Kalau huruf dal pun ada huruf, tapi dal selalu kita dal Melayu ni dalam. Kita cuba sebut, cuba dengar antara dua cara saya sebut. Dal Melayu dengan dal Arab. Cuba tengok beza. Yang pertama saya sebut dadidu. Yang kedua, sekejap, dengar saya dulu. Yang pertama dadidu. Yang kedua dadidu. Yang mana Arab, yang mana Melayu? Pertama ke kedua? Sama. Cuba dengar satu-satu. Yang pertama kedua Arab. Kedua Arab. Dengar lagi. Dadidu. Ini pertama. Sekali saya ulang. Dadidu. Okey, ini yang kedua. Dadidu. Yang kedua Arab, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua bunyinya Arab sebab yang kedua tu saya keluarkan lidah ataupun saya gigit kepala lidah. Arab insya-Allah kita dah kenal cara huruf da nak sebut macam mana. Insya-Allah amalkan cara ini, insya-Allah bacaan kita akan bertambah jelas dari segi sebutan ataupun tempat keluarnya huruf dal dengan ta ini. Huruf ta pula sama juga tempat keluarnya, gigi kepala lidah juga, cuma bezanya dia nak nak tebalkan sebab ta ini termasuk huruf isti'la, huruf yang tebal, huruf itbaq, huruf tebal, maka kita muncul mulut sikitlah ta ti tu. Okey, itu bezanya. Jadi ketiga-tiga huruf ni insya-Allah kalau kita dah tahu cara keluarkannya, iaitu keluarkan gigi kepala lidah, insya-Allah selamat. Dan sebutannya insya-Allah fasih. Dan bahagian ini, ketiga-tiga huruf ini, dia hanya, setiap bahagian saya ada sebut insya-Allah, dia hanya lebih kepada fasih ataupun tidak, bunyi Arab ataupun tidak. Dia tak ada insya-Allah sampai berubahnya makna ataupun bertukarnya huruf, insya-Allah. Jadi insya-Allah selamat dan kita dah tahu, kita dah selesai insya-Allah. Okey, bahagian ini yang saya nak tekan lebih sikit. Bahagian yang berikutnya ini
beri perhatian lebih sikit sebab dah lama kita dah kongsi, dah lama kita dah ulang-ulang penjelasannya. Cuma kita ulang dalam kelas Quran. Sama ada kelas muslimin ataupun kelas muslimat. Banyak kali saya sebut ulang-ulang berkali-kali tapi tak nampak. Bila leka sikit dia akan sebut cara selesa kita dan dia akan kembali kepada makhraj yang mudah kita sebut dan akan bertukar huruf. Ini yang bahaya. Bahagian ini kalau kita tak berhati-hati, dia boleh bertukar huruf, dia boleh merubahkan makna, merosakkan makna. Hati-hatilah untuk bahagian ini. Bahagian ini bahagian hujung lidah juga, menekan ke hujung gigi atas. Yang tadi menekan ke pangkal gigi, maknanya bahagian gigi bersambung dengan gusi. Yang ini bahagian hujung gigi yang tempat gigit ini. Yang ini kita istilahkan secara mudah, keluarkan lidah. Yang tadi gigi kepala lidah. Tadata. Yang ini keluarkan lidah terus. Senang. Tapi sekadar mana keluar tu sampai terjelir tidaklah. Keluar sekadar kalau kita tengok di cermin, waktu kita baca kita nampak kemerahan lidah kita. Okay. Apakah hurufnya? Hurufnya ada 3. Huruf tha, huruf dha, huruf dha. Okey. Saya nak tanya dalam ramai-ramai kelas ni, sebab mungkin ada antara kita yang baru, pernah tak sebelum ini belajar dan ustaz ke ustazah terangkan huruf ini kena keluar lidah? Pernah tak? Yang lain tak ada. Itulah. Yang lain lagi? Ada tak ustaz-ustaz lain terangkan 3 huruf ni kena keluar lidah? Ada ustaz. Ada, alhamdulillah. Okey, soalan yang tadi, pernah tak kita dah belajar keluarkan lidah untuk 3 huruf ini? Ramai yang ikut saya dah lama-lama mungkin pernah, selalulah saya sebut keluar lidah, keluar lidah, keluar lidah. Yang lain lagi, kalau tak pernah dengar, jangan kita terasa pelik, tiba-tiba pula ada huruf kena keluar lidah pula. Kenapa? Dia sebenarnya, dia penjelasan dia ini. Ini penjelasan dia. Kalau ustazah lain ajar kita makhraj huruf, dia tak sebutkan istilah keluar lidah, tapi dia sebutkan yang ini, sebenarnya perkara yang sama. Cuma yang ini kadang-kadang dia menyusahkan kita nak letakkan huraian ini di tempat keluar itu. Hujung lidah menekan ke hujung gigi atas. Bila hujung gigi atas, dia tak sebut gigi bawah. Habis gigi bawah nak duduk mana? Kan? Kalau kita betul-betul nak ikutkan huraian ini, dia tak macam dia tak komplit, dia tak sempurna. Sebab hurai macam mana sekalipun dia akan memanjangkan huraian, kadang-kadang dia tak sampai kepada kita. Macam mana nak buat? Jadi sebab tu saya istilahkan, saya ringkaskan cerita, kita keluar lidah, habis cerita. 3 huruf ni dengan ringkasnya keluarkan lidah. Itu je mudah. Bila keluar lidah, dia sebutannya sempurna, yang pertama. Yang keduanya, dia tak bertukar dengan huruf lain. Sebab bila dah keluar lidah antara gigi kita atas dan bawah, dia akan menahan keluarnya angin. Bila menahan keluarnya angin, dia akan pastikan kita tak bertukar dengan huruf lain. Maknanya betul-betul kita akan sebut ketiga-tiga huruf ni dengan jelas dan sempurna. Okey, cuba kita sebut. Okey, sebelum itu, tha ini, huruf tha, dia hampir sama dengan huruf sin. Huruf sin yang tengah-tengah lidah tadi. Kan? Tha dengan sin. Okey, kejap. Kalau kita tak keluar lidah, tha dengan sin. Zal dengan zai. Zai kita tak belajar lagi. Tha dengan sa. Dha dengan za. Okey, cuba kita sebut tanpa kita keluar lidah. Sa di atas. Sa. Jangan kita keluar lidah. Sa di atas sa, sin di atas sa. Sa juga. Dal di atas za. Zai di atas
Za juga. Za. Kalau tak keluar lidah, jadi tak ada beza. Bila kita tak keluar lidah, tak ada beza. Masalahnya dia akan berlaku bertukarnya huruf. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina. Al-ladzina huruf za, zal. Huruf zal yang kena keluar lidah. Kalau kita tak keluar lidah, dia akan jadi siratal ladzina. Lazina. Dah kan bertukar huruf ni. Za dengan zai. Za pendek dengan zai. Zai kakak ra ataupun saudara ra. Jadi bila bertukar huruf ni, dalam perkataan ini mungkin selamat lagi lah sebab memang al-lazina ini dalam bahasa Arab, bahasa Arab yang bukan fasahah, dia sebut macam ni. Maknanya mungkin tak berubah makna tapi dah tentunya bertukarnya huruf. Tak cantik lah gitu yang kita risau. Berlakunya pula dalam surah Al-Fatihah, itu bahaya. Jadi kita hati-hati. Disebabkan kita tak keluar lidah, dia akan bertukar makna, bertukarnya huruf. InsyaAllah kita kena jaga betul. Okey. Kita tengok huruf tha. Kalau kita matikan, sebutnya ath. Atha. Jelas lidah kita nampak. Tathisu. Itu kalau su, kalau ada bunyinya angin berlari, itu dah keluar, tak keluar lidah. Maknanya dah jadi huruf sin dah tu. Kena jaga. Tathisu. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau siapa bunyi itu dah salah. Sebab dia tak keluar lidah, dia jadi huruf sin. Fahaddits. Dia kena keluar lidah. Fahaddits. Langsung dia tak keluar. Fahaddits. Tiupan tu dah tak ada. Sebab itu untuk huruf sin. Fahaddits. Ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits. Okay. Ya, okey. Zal pun sama. Zal bagi atas, bunyi zal mati. Zadhidu. Okey, sama juga dha mati. Sebelumnya hamzah bagi atas. Dia asingkan di sini dha dengan dha ni sebab dha dengan dha tipis, istifal, dha isti'la tebal. Jadi kita muncul mulut sikit dha. Fa bu'dal lil qaumidh zalimin wa ma zalamnahum dha. Kena keluar lidah. Jadi insya-Allah kesimpulan untuk bahagian ini, ketiga-tiga huruf ni kita kenal dan letakkan dalam fahaman dan ingatan kita. Bila jumpa dalam bacaan kita, pastikan keluarkan lidah kita supaya kita selamat daripada bertukarnya huruf dari huruf yang keluar lidah ataupun tidak. Kalau tidak, dia akan bertukar huruf. Macam mana insya-Allah? Itu belum, itu huruf dot belum masuk lagi. Okey. Okey, saya rasa dah banyak huruf-huruf yang kita kenal malam ni. Kita kenal qaf dengan kaf. Kita buat kesimpulan sikit. Qaf dengan kaf. Ini pastikan qaf jangan bertukar dengan kaf. Qaf bunyi dalam dan juga tebal. Kaf bunyi luar sikit dan juga tipis. Ini boleh berubah makna antara qaf dengan kaf ni kalau bertukar. Huruf jinnya dia lebih kepada fasih ataupun tidak. Okey, pastikan shin itu ada sifat tafasyi, tersembur sikit waktu kita nak sebut. Huruf ta, da, ta ini kita istilahkan secara mudah gigit kepala lidah. Dia lebih kepada fasih ataupun tidak kalau kita tak sempurna sebutannya. Huruf tha, dha, dha, ingat ketiga-tiga huruf tiga serangkai ini dipanggil huruf lithawiyah. Huruf lithah, huruf yang nak kena keluar lidah. Huruf ini dia terlibatnya bertukar huruf, bertukar makna, rosak makna, boleh bahayakan makna ayat itu. Jadi pastikan ketiga-tiga huruf ni dalam bacaan kita bila kita jumpa,
Bagi atas, bagi bawah, bagi depan. Pastikan keluarkan lidah. InsyaAllah. Okey, tak boleh banyak-banyak nanti Mana pening, nanti pening. Pening ya. Okey, minggu lepas kita Indonesia pusing. Pusing. Okey, minggu lepas kita ada apa? Kita ada baca surah Al-Buruj. Sebelum tu kalau siapa-siapa nak tanya silakan, ataupun nak tambah lagi ilmu, nak tambah lagi perkongsian. Sementara saya buka surah Al-Buruj. Semua jelas untuk makharijul huruf? InsyaAllah. Okey. Minggu lepas kita baca ayat 1 hingga ayat ke-9 ataupun 10. Surah Al-Buruj. Boleh buka surah Al-Buruj kejap. Menghabis dekat habis kan? Dekat habis. 5 590. 590. Yes. 590. Tadi baca sampai 10 Sekarang 11 tak. 11. Okey, ayat ke-11 belum baca Belum. Nyari sat 11 Ustaz. Okey, insya-Allah. Kita tatbikkan, kita habiskan surah ni insya-Allah. Siapa boleh baca dan juga muslimin boleh baca dan keluarkan hukum semua yang kita baca. Muslimat kalau nak itu saya tolong bacakan, dan muslimat boleh keluarkan, sebutkan huruf satu persatu, hukum-hukum satu persatu yang ada dalam ayat-ayat yang dibacakan. Kita boleh bagi kepada 3 orang insya-Allah. 3 qari-qari'an insya-Allah dari ayat 11 sampai ayat 12 je. Ayat 13 sampai 17, 17 sampai 22. Boleh? InsyaAllah. Siapa nak mulakan? Okey, Haji Taib dah buka kamera malam ni, nampak bersedia insya-Allah. Dia murid bijak Ustaz. Murid yang terbaik. Murid yang terbaik. Dapat 3 star. Sekarang Ustaz lagi apa lagi? Okey, silakan. Gentleman orang ni. Innallazina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Okey. Cukup. Okey, inna itu wajibul runa. Innal lazi itu alif lam syamsiyah. Di mad asli. A itu mad badal. Manu mad asli. Wa amilus salihati itu alif lam syamsiyah. Mad asli. Liha mad asli. Lahum mimati jumpa dengan jin itu izhar syafawi. Jannatun mad asli. Tanwin jumpa ta. Ikhfa hakiki. Tajri. Sekejap. Ada terlepas satu tu. Patutlah dia baca tak dengung. Wajib guna belum. Dia kepo. Jannatun. Dia keluar daripada gua. Dia terdengar suara mas. Dia keluar daripada gua Melaka.
Okey. Terus? Tajri ikhfa hakiki. Tajri itu qalqala sugra. Ri itu mad asli. Nun mati jubata ikhfa hakiki. Tihal anhar. Hal anhar itu Qamariyah. Alif lam Qamariyah. Anhar izhar khalqi. Hal mad asli. Berhenti ke sambung? Oh, kalau sambung kira mad arid li sukun. Kalau berhenti. Okey. Sebab ada jim je kan? Okey, terus. Za mad asli likal alif lam qamariyah. Fawzul kabir. Alif lam qamariyah kabir mad arid li sukun. Okey, insya-Allah. Satu lagi ayat. Inna wajibul gunnah batasya qalqala sugra rabbika la syadid mad arid li sukun. Dan Qala. Dia mana? Mad arid li sukun ngobisan. Qalqala dia. Oh, ada qalqala ya, qalqala sugra. Qalqala wusta, ya. Okey. Alhamdulillah, masya-Allah. Itulah cara kita nak keluarkan huruf hukum-hukum dari ayat yang baca. Cuma kalau nak tambah Power Ranger lagi, dah power dah tapi belum ada Ranger lagi. Nak tambah power lagi, ada satu cara lagi dia panggil istakhrij al-ahkam waqfan wa waslan. Ini latihan kami pelajar-pelajar dulu. Keluarkan setiap hukum yang ada dalam ayat yang dibacakan dalam keadaan waqfan wa waslan, sekiranya waqaf ataupun wasal. Jadi dalam ayat itu, mana-mana ayat yang adanya berkemungkinan kita boleh waqaf, dia akan menjadi hukum, kita keluarkan, itu lagi power lah. Contohnya innal ladzina man asli, dan kita ke waqaf jadi ma'arif sukun. Amanu wa amilus salihat, contoh salihat ma asli, ketika waqaf jadi mad arif sukun. Dzalikal fawzu, al fawz kalau berhenti jadi mad lin, kalau sambung dia tak ada mad. Maknanya itu lebih habis, licin yang kita akan keluarkan satu persatu. Tapi alhamdulillah Haji Taib antara yang lancar berbanding dengan yang tak masuk malam ni lah. Kita tak nak sebut Haji Din. Haji Din okey. Haji Taib pelajar semalam, Ustaz. Haji Din okey. Haji Din okey dengan orang lain lah. Kasih orang lain can, Ustaz. Saya tak boleh lah. Okey, tak apa. Sebenarnya ini latihan ini sebenarnya siapa yang ambil bahagian tak kisah siapa pun. Jadi pendengar-pendengar sebenarnya dia perhati sebutan itu, dan dia lebih nampak sebenarnya daripada orang yang sedang mengeluarkan hukum. Biasalah kan, orang yang penyokong di luar padang tu dia akan nampak macam mana nak main bola sebenarnya. Tapi bila masuk dalam padang, dia pula tak tahu nak buat apa. Baru tahu. Tapi tak apa, sebenarnya dia ada manfaat dua-dua pihak lah, insya-Allah. Sebaiknya cuba dah, Ustaz, sebaiknya. Ya, insya-Allah mencuba itu satu cara yang sangat cepat untuk kita lebih memajukan dirilah. Lebih mesra lah, insya-Allah. Ya, betul. Majidin selalu mesra. Okey, yang kedua insya-Allah boleh sambung dari ayat ke-13 sampai ayat 17. Ayat 13, 14, 15, 16. Siapa nak mencuba, kalau boleh kita nak pemain baru, pula nak qori baru, qoriah. Norden tak ada dia sembunyi lah, Ustaz. Dia tak ada, dia sibuk. Okey, Haji Syarif boleh, Haji Syarif? Syarif senyum je. Haji Bashir mana Haji Bashir kita? Tak timbul. Nama ada. Okey, Haji Taib dah keluar, takkan Haji Bashir senyap. Diam, okey, boleh? InsyaAllah.
Cuba Ustaz Okey, insya-Allah silakan. Mana innahu Ustaz Ya, ya. Sampai innahu sampai Hal ataka hadithul junud. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadithul junud Tha keluar lidah. hal ataka hadithul junud innahu wajibul guna hu matsila qasira yubdi huwa ya dengan ba apa qalqala sughra tak ada apa-apa wa yu'id ini Allah mad arili sukun bersama bila kita ada dal itu hujung tu jadi matsilah bukan jadi qalqala wusta. Okey, insya-Allah. Wa huwal alif lam qamariyah rafu mad tabi'i ini waktu ketika kalau kita wakaf rafu akan jadi mad arili sukun. Kalau sambung kalau kita wasal rafu jadi alif lam qamariyah dan jadi mad arili sukun dengan bersama kita jadi qalqala wusta. Zul jadi alif lam qamariyah, shil alif lam qamariyah juga sama juga seperti tadi, jid mad arili sukun atau dengan qalqala wusta. Fa'alul lima yurid, ini fa'alul itu idgham bila guna lima mim alif ini mad tabi'i yurid mad arili sukun dengan qalqala wusta. Hal ata mad tabi'i hadis kalau kita waqaf akan menjadi mad arili sukun atau kita wasal sul jadi alif lam qamariyah junud jadi mad arili sukun dengan qalqala wusta. Masya-Allah. Sapu licin alhamdulillah, waslan wa waqfan. Ketika waqaf dan wasal disebutkan semua. Okey, itu antara cara kita boleh tambah lagi lah penjelasan untuk hukum-hukum yang kita baca setiap ayat. Okey, ada satu soalan di sini. Sebab saya dengar banyak-banyak qari kita dia menekankan qamariyah dengan syamsiyah. Apa kita boleh manfaatkan dari hukum qamariyah dan syamsiyah di sini? Apa yang boleh dia membantu untuk kita pasti dan kenal ini lam qamariyah ke lam syamsiyah? Apa yang dia boleh membantu dalam bacaan kita? Sabdu dengan nun, sabdu dengan sukun Ustaz? Itu untuk kita kenal. Itu untuk kenal. Maknanya ramai dah kenal, disebabkan ramai dah kenal dan qari-qari kita selalu sebut. Saya nak tahu bila kita kenal, kita boleh manfaatkan dan dengan juga alif lam Ustaz. Betul, itu kenal. Tapi saya nak tahu yang boleh membantu dalam bacaan kita supaya bacaan kita lebih betul dan jelas dan juga sempurna. Kita bujikkan lam, itu khabar yang bujikkan lam. Kalau kita tak bujikkan lam, maknanya samsia. Tak bujikkan bujik lam tu. Bunyikan lam. Okey, jadi istilahnya alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah juga diberi nama idgham syamsi dengan izhar qamari. Okey, jadi bila kita sebut idgham qamari dengan idgham syamsi dengan izhar qamari, dia lebih jelas dia punya faedahnya. Untuk idgham syamsi yang alif lam syamsiyah ni, maknanya kita akan tekankan supaya huruf yang sabdu itu disebutkan dengan huruf sabdu. Kalau kita tak tekan, kita seolah-olah kita kurangkan satu huruf. Siratal macam walad
kan di situ alif lam syamsiah kan. Jadi kalau kita tak tekan dia jadi waladda tu jadi seolah-olah kita sebut satu huruf. Padahal dha syamsi tu dia ada dua huruf dha. Dha mati dimasukkan ke dalam dha yang berbaris. Untuk idgham syamsiah itu gunanya dan faedahnya. Untuk izhar qamari macam hadithul junud, alif lam qamari di sini ataupun izhar qamari, faedahnya supaya kita izharkan. Betul Abah sebut tadi, kita sebutkan dan kita jelaskan lam mati itu. Kita kena sebut lam mati, bukan lam saja, bukan lam qamari. Kena lam mati yang ada pada lam qamari itu kita kena jelaskan. Kalau tidak, bila sebutnya izhar, dia akan kita kena jaga-jaga supaya lam itu dijelaskan, lam mati, ataupun jangan sampai adanya qalqalah pada lam mati. Hadithul junud. Dan dia boleh berlaku juga kadang-kadang dia berlaku saktah. Hadithul junud, dia makan terberhenti seketika. Dia ada 3 perkara. Mana-mana hukum izhar, izhar halqi, izhar syafawi, izhar qamari, izhar mutlak. Ketiga-tiga, 4 jenis izhar ni, bila kita nak sebut, kita pastikan jelas hukum izhar tadi. Jangan sampai berlaku 3 perkara. Satunya tak jelas. Kalau hukum lam qamari ini, lam itu tak jelas. Ataupun dia boleh berlaku qalqalah, hadithul junud. Kalau pada izhar halqi pun boleh berlaku. Contohnya tahtihal an nun mati itu diqalqalahkan. Banyak berlaku juga. Siratal ladzina an'amta dia jadi qalqalah. Jadi kena jelaskan nun mati. An'amta, hadithul junud, kena jelaskan lam. Yang ketiga yang kita kena jaga, muhtarazat, dipanggil muhtarazatul izhar. Yang kita nak kena jaga iaitulah supaya lam mati ataupun hukum izhar itu tak adanya saktah. Hadithul junud. Sebab kita nak jelaskan lam, kadang-kadang macam kita terberhenti jadi saktah. Okay, itu faedahnya untuk izhar, hukum-hukum izhar. Okay, terima kasih. Okay, last yang terakhir insyaAllah boleh habiskan surah ni. Siapa boleh insyaAllah? Wakil muslimah tak ada? Cuba Ustaz baca. Okey, saya baca nanti Kak Wan keluarkan semua hukum insya-Allah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Fir'aun wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Fir'aun harful lin wa Samun ma'rif disukun kalau sugra kalau kubra badil lazi adil lam samsiah zi ma'asli mutlaq kafaruru ma'asli fi ma'asli takzib ma'rif disukun kalau wusta wallah lafzul jalalah min wa idgham ma'an gunah wa ma wajib muttasil mim immu idgham mislai muhit ma'rif disukun kalau sukun wusta huwa qur'a ma'bada numma idgham ma'al gunah nakis kamil majid ma'rif disukun kalau wusta fi ma'asli mutlaq law harful lin himma idgham ma'al gunah kamil idgham ma'al gunah mahfuz ma'rif disukun Dah.
Masya Allah. Ada lagi tak? Masya Allah, lajunya. Okey, mungkin okey. Jadi ini qari'ah daripada Malaysia, dia cara keluarkan nama-nama hukum pun dah beza dengan qari'ah dari Singapura. Ala kulli hal tak ada masalah. Dia tajwidnya satu je. Cuma kadang-kadang sebutan nama tu dia tak sama. Mutlak lah, tak mutlak. Kita dah tak ada mutlak, ada mutlak pula. Tapi tak apa. InsyaAllah hukum lain-lain sebutan. Ustaz, sebab Ustaz sahaja gitu. Tak apa. Itu yang saya sebut di sini. Cara panggilan itu tak sama. Cuma bendanya sama. Tak ada masalah. Yang penting bacaan tu betul. Okey, saya ada soalan di sini. Kalau Allah, wallahu, disebutkan Allahu lafzul jalalah. Apa faedahnya kita nak sebutkan lafzul jalalah dalam hukum tajwid? Bukan bab akidah ke tafsir ke hadis, tidak. Dalam hukum tajwid kita nak sebutkan lafzul jalalah. Siapa tahu jawapannya? Sebab menarik tadi dia sebut wallahu, Allah itu lafzul jalalah. Dia ada hukum tajwid itu di situ. Apa yang faedah dari disebutkan lafzul jalalah tu? Siapa boleh cari kalau jawapan? Kalau ikut belajar dia ada 4 hukum di situ. Kalau saya belajar lah. Mana lafzul jalalah satu, mak tu satu, mak asli. Lepas tu lam tu satu, lam tebal tu dia panggil lam taglis. InsyaAllah. Itu dah. Lepas tu alif lam samsiah lah sekali lagi kalau ada biasa Ustaz kata tak payah. Ya, lepas tu kalau berhenti jadi ma'arif sukun. Empat semua disebut. Okey, betul. Saya sebenarnya faedah di sini bila sebut lafzul jalalah saya nakkan kepada lam taghlidh tadi. Kenapa lam taghlidh? Sebab lam pada asalnya hurufnya lam itu hurufnya tipis. Mana-mana lam dalam Al-Quran semua hurufnya tipis belaka kecuali lam yang berada di dalam lafaz Allah dan Allahumma. Lam itu dibaca dengan taghlidh, dengan tebal. Wa idh qalu Allahumma. Berapa ramai qari-qari'ah kita bila sampai surah Al-Maidah dia baca wa idh qalu lahumma la. Sebab lam tu pada asal memang sifatnya dan apa tu sebutannya memang tipis. Kecuali pada lafzul jalalah. Lam lafzul jalalah mughalladhah, tebal. Itu bila sebut wallahu, Allah itu lafzul jalalah, maknanya lam itu dibaca dengan tebal. Itu hukum tajwid. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Wan menambahkan lagi penjelasan hukum-hukum di sini. Dan satu lagi tadi berkenaan dengan Quranum Majid, idgham ma'al ghunnah. Sekejap dia kata naqis, lepas tu dia sebut kamil pula. Dia sebut dua-dua pendapat di sini. Ada pendapat tajwid mengatakan nun tanwin bertemu dengan mim, tanwin bertemu dengan nun, idghamnya kamil. Tapi ada pendapat mengatakan yang kamilnya hanya pada idgham bila ghunnah sahaja. Idgham ma'al ghunnah 4 huruf itu semuanya naqis belaka. Ala kulli hal kedua-duanya betul dan insya-Allah yang penting idgham tu bagi bunyinya dengung biar 2 harakat, jangan kurang dari 2 harakat. Itu yang paling pentingnya insya-Allah. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Habis surah Al-Buruj dan hukum-hukum yang kita keluar bersama, kita kenal bersama dalam sepanjang surah Al-Buruj ini, itulah yang ada yang kita dapat kenal. Mudah-mudahan bacaan kita insya-Allah bertambah sempurna dan bertajwidnya insya-Allah. Ada siapa-siapa nak tambah soalan, tambah ilmu insya-Allah? Hukum-hukum yang tertinggal ke ataupun yang kurang jelas? Saya nak tanya sikit, selalu yang kita selalu belajar, kita cakap hukum ni kaedah dia alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Tapi sekarang saya dengar pasal izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. So yang mana satu yang lazim orang pakai, Ustaz? Dia kalau untuk nak menjelaskan lam tu dipanggil alif lam qamari, alif lam syamsi. Nak jelaskan lam. Tapi kalau nak jelaskan bacaan, dia panggil idgham syamsi, izhar qamari. Macam mana nak baca. Jadi kedua-duanya boleh. Jadi kalau Haji Taib nak jelaskan, nak bagi tahu kepada orang berkenaan dengan alif lam di sini, jenis alif lam di sini, kita sebut alif lam qamari dan alif lam syamsi. Tapi kalau kita nak terangkan kepada orang cara nak baca alif lam qamari dan alif lam syamsi, senang kita sebut idgham syamsi dengan izhar qamari. Dia akan nampak idgham syamsi kena masukkan sebab ada sabdu,
Izhar qamari pula kita kena jelaskan lam mati sebab dia ada tanda mati. InsyaAllah. Soalan yang baik daripada Haji Taib. InsyaAllah. Soalan pun baik juga. MasyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah dah muncul kita punya kita pun ketua kelas kita. MasyaAllah. Dalam gua dia keluar. Okey. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa saya saja nak cerita di sini. Esok kita ada kahfi, last kahfi sebelum 10 awal Zulhijjah. Dan esok juga kita akan terangkan kepada sesiapa yang belum ada program 10 Zulhijjah, tak terikat lagi 10 Zulhijjah. Esok kita akan terangkan program untuk khatam bersama. InsyaAllah sepanjang 9 hari Zulhijjah ni. InsyaAllah saya akan terangkan esok selepas baca kahfi esok. Kali siapa-siapa yang berminat, hadirkan dirilah untuk kita bagikan kaedahnya dan cara-cara untuk kita nak khatam bersama. Mudah-mudahan Allah izinkan dan beri kesihatan dan kelapangan masa untuk kita dapat khatam 30 juzuk dalam tempoh 9 hari. Tak mustahil dan perkara itu insya-Allah boleh berlaku sekiranya kita ada azam, kita ada niat dan kita bersemangat untuk kita hidupkan 10 awal Zulhijjah ini dengan membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Untuk malam ini, apa yang betul dan apa yang ilmu bermanfaat, itulah taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan dan beri keterangan dan juga beri kebenaran untuk kita semua insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka